Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Aizimah binti Azman, nombor metrik B124137. Jadi pada hari ini saya ingin mengupas satu isu pendidikan, isu berkaitan pendidikan yang bertajuk isu beg sekolah berat. Jadi pada masa kini kita banyak mendengar runtutan daripada anak-anak kita, adik-adik kita, anak muda kita, di mana beg sekolah yang mereka bawa ke sekolah itu adalah berat. Sehingga kan dijadikan sebuah isu, di mana isu yang bernama isu beg sekolah berat. Persoalan dia memang betul ke? Memang betul ke beg sekolah ni, memang beg sekolah sekarang ni berat, ataupun hanyalah adik-adik, anak-anak, kanak-kanak zaman sekarang ni terlalu manja yang tidak boleh membawa beg yang mempunyai sedikit berat pun. Jika dapat kita lihat permasalahan yang tak berkesudahan pasal isu beg sekolah berat ni banyak berfokuskan kepada kanak-kanak murid tahun 1 hingga tahun 3 lah, daripada kanak-kanak berumur 7 tahun hingga 9 tahun. Murid-murid tahap 1 di sekolah rendah. Yelah, macam kita boleh tengok memang kanak-kanak yang berumur daripada 7 hingga 9 tahun ni memang tak besar badan mereka, memang kecil saja, di mana boleh diklasifikasikan berat kanak-kanak tersebut tidaklah melebihi 30 kg dan tinggi mereka tidaklah melebihi 120 cm kebanyakan daripada kanak-kanak berumur 7 hingga 9 tahun ni. Jadi dasarnya kita boleh nampak yang memang tak sesuai lah kanak-kanak yang kecil ni untuk membawa beg sekolah yang terlalu berat bagi mereka. Jadi, apakah yang boleh menjadikan punca kepada permasalahan isu beg sekolah berat ni berlaku? Antara punca berlakunya isu beg sekolah berat ni pada dapatan saya adalah kerana jumlah mata pelajaran di sekolah rendah yang semakin bertambah. Terlalu banyak. Oleh disebabkan sistem pendidikan negara kita, mata pelajaran yang sedia ada di sekolah rendah itu semakin bertambah. Selain daripada tu, boleh dikatakan skill, keupayaan, kepandaian kanak-kanak itu sendiri, boleh dikatakan kanak-kanak berumur 7 hingga 9 tahun ni tak pandai lagi dalam penyusunan buku secara betul, secara kemas, supaya tidak membawa terlalu banyak barang. Yelah, budak umur 7 hingga 9 tahun kanak-kanak lagi kan, jadi mereka memang kalau tanpa bantuan ibu bapa mereka tak akan boleh susun buku mereka sendiri. Kurang ada pelajar, kurang ada murid yang boleh menyusun buku dengan betul, mengikut keperluan. Pada tahun 2017, KPM ada membuat satu kajian berkaitan isu beg sekolah berat ni. Jangan tak percaya, dapatan daripada kajian tersebut hanya 28% je. 28% sahaja yang disumbangkan daripada buku teks dan juga buku aktiviti sekolah dalam keberatan beg sekolah tersebut. Lagi 72% tu adalah barang-barang yang tidak berkaitan dengan buku teks dan juga buku aktiviti sekolah. Contohnya botol air, bekas pensel, baju sekolah kafar dan sebagainya yang tidak berkaitan langsung dengan buku teks dan juga buku aktiviti sekolah. Selain daripada tu, mengapa isu beg sekolah berat ini sangat dititik beratkan, sangat diambil berat oleh masyarakat kita? Kerana isu beg sekolah berat ni boleh dikaitkan, dia bukan boleh dikaitkan, dia berkaitan, dia akan berkaitan dengan masalah kesihatan. Dia akan mendatangkan masalah kesihatan. Masalah kesihatan ni bukan pada masa sekarang macam kanak-kanak kecil-kecil itu terus dapat, boleh menyebabkan mudaratnya datang pada masa akan datang apabila mereka meningkat dewasa. Seperti menurut Dr. Anwar Ahmad, seorang pensyarah dari Pusat Kajian Pendidikan dan Kesejahteraan Komuniti Universiti Kebangsaan Malaysia, beliau telah memberi saranan bahawa berat maksimum yang sesuai, berat maksimum untuk seorang individu itu menggalas sebuah beg yang sewajarnya lah dipikul adalah mestilah tidak melebihi 10% bagi beg galas belakang dan juga 20% bagi beg tarik. Sebab kat sekolah ada kanak-kanak yang bawa beg tarik dan ada beg galas belakang kan. Jadi sebagai contoh di situ, kalau berat murid tu contohnya 30 kilo, jadi 10% sahaja beg galas dia tidak boleh melebihi 3 kg. Yang sama jugalah dengan beg tarik.
Jadi bila berat yang dipikul tu lebih daripada berat maksimum seorang kanak-kanak tu, masalah kesihatan boleh terjadi kepada kanak-kanak tersebut. So contoh kalau sakit yang berkaitan dengan masalah kesihatan yang berkaitan dengan tulang belakang ni adalah contohnya skoliosis. Tapi walau bagaimanapun keputusan, kiranya kajian mengatakan skoliosis tu boleh berlaku, tidaklah terlalu tepat kerana ia boleh terkena kepada orang dewasa kalau kanak-kanak tak kena. Walau bagaimanapun, kalau kita tidak menggunakan teknik yang betul untuk menggaras beg yang berat ataupun mempunyai beban, dia boleh mendatangkan masalah-masalah kesihatan kecil seperti keletihan, postur badan yang tidak baik, kelemahan otot, dan juga sakit belakang lah yang paling biasa sekali, sakit belakang. Dengan keadaan yang sedemikian, isu beg sekolah berat ni tidak langsung dipandang enteng oleh pihak berwajib, iaitu KPM. Jadi bab kata pepatah, mencegah lebih baik daripada mengubati kan. Membuatkan hal sedemikian membuatkan KPM merangka 7 pendekatan. KPM telah merangka 7 pendekatan bagi menangani isu beg sekolah berat ini daripada semakin serius. Kita masuk kepada pendekatan yang telah diambil oleh KPM untuk menangani isu beg sekolah berat ni. Jadi pendekatan yang pertama adalah penyediaan loka. KPM telah menyediakan loka di sekolah rendah dan mempunyai fasa 1 dan fasa 2. Fasa 1 ini melibatkan murid tahap 1 di sekolah rendah, melibatkan 10,000 kelas dan juga 300,000 orang pelajar lebih kurang, dan melibatkan 37.3 juta ringgit ya pada tahun 2022 sahaja. Ini untuk murid yang mempunyai sesi persekolahan 2 sesi. Manakala fasa 2 untuk 2 sesi juga, tapi akan dimulakan pada tahun 2023 kepada murid tahap 2, tahun 4 hingga tahun 6. Manakala kalau untuk murid yang satu sesi sahaja, buku-buku boleh diletakkan di bawah laci meja sahaja. Yang kedua pula adalah penyusunan jadual waktu. Jadi penyusunan semula jadual waktu telah dibuat di mana 3 hingga 4 subjek saja pada satu hari, mengikut kesesuaian kaedah dan juga pelaksanaan dia lah. Sebagai contoh, pemberatan subjek, kesediaan guru dan juga sesi persekolahan. Seterusnya, yang ketiga pula, ketetapan telah dibuat oleh pihak KPM, iaitu buku latihan, melibatkan buku latihan. Jadi buku latihan tidak boleh melebihi 2 buah buku dan juga sebuah buku latihan tersebut tidak boleh melebihi 80 muka surat bagi setiap pelajar. Pendekatan berikutnya pula melibatkan buku aktiviti dan juga buku kerja. Jadi buku aktiviti hanya dibenarkan digunakan buku aktiviti yang disediakan oleh KPM sahaja. Manakala buku kerja pula boleh digunakan, tetapi hanyalah sebagai bahan rujukan ataupun digunakan di luar daripada waktu PDP. Seterusnya, yang kelima, ketetapan yang telah ditetapkan oleh KPM adalah penyediaan buku teks digital. Jadi sekarang telah terdapat 692 judul buku teks digital telah dimuat naik dalam Pelantar Digital Educational Learning Initiative Malaysia D5. Ketetapan yang telah ditetapkan oleh KPM diteruskan dengan yang nombor 6. Jadi yang ke-6 ni adalah pendekatan PDP. Jadi pendekatan PDP ni, guru digalakkan untuk menggunakan pendekatan PDP berpusatkan murid di dalam kelas semasa sesi pembelajaran dan pengajaran. Di mana guru boleh menggunakan PAK 21 untuk menjalankan sesi PDP berkenaan. Jadi pendekatan yang terakhir, iaitu yang ke-7, adalah kerjasama dengan JAKIM. KPM telah melakukan pendekatan kerjasama dengan JAKIM, di mana Jabatan Kemajuan Agama Islam Malaysia ni telah bekerjasama dari aspek penyelarasan uniform. Maka murid-murid ni lebih mudah lah boleh menggunakan uniform yang sama saja daripada sekolah pagi ataupun sekolah petang dan diteruskan dengan sekolah kafar. Boleh kelonggaran dari segi uniform lah, boleh menggunakan uniform masing-masing sahaja untuk menjalankan sesi persekolahan kafar.
Kesimpulannya, di sebalik kesan, di sebalik punca kepada isu beg sekolah berat ni, KPM juga telah datang dengan inisiatif untuk menangani isu beg sekolah berat ini. Jadi KPM juga ada menegaskan bahawa akan ada pemantauan rapi di sekolah untuk tengok sama ada pendekatan yang telah dibuat, 7 pendekatan tersebut dilaksanakan ataupun tidak dengan baiklah di sekolah. Dalam pada tu, sebagai ibu bapa juga perlu mengambil inisiatif sendirilah dalam memastikan isu beg sekolah berat ini dapat ditangani, seperti contohnya membantu dalam menyusun jadual, penyusunan buku untuk anak-anak pergi ke sekolah. Jadi secara tuntasnya, marilah kita sama-sama untuk berganding bahu bagi mengatasi isu beg sekolah berat ini. Sekian, terima kasih.